Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi secara alamiah. Nak belajar live tak boleh, nak belajar kat sekolah tak boleh. Kita belajar secara alamiah. Boleh tengok dalam video-video Ustaz, insyaAllah ya. Okey, anak-anak murid Ustaz semua, kita terus kepada tajuk kita nak belajar hari ini. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, tajuk kita hari ini kehidupan hanya pinjaman. Kehidupan ni dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk, semua manusia, binatang, haiwan yang hidup, Allah Ta'ala pinjamkan nyawa dia sementara, tak lama, sekejap saja. Kita pinjam barang orang tu tak? Kita pinjam, kita hantar balik. Macam tu juga nyawa kita ni, kita pinjam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila-bila masa kita nak ke tak nak, Allah Ta'ala ambil, sebab kita pinjam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, tajuk kita ni kehidupan hanya pinjaman. Muka-muka surat dalam buku teks 189. Tengok dalam buku teks 189. Tajuk dia kehidupan hanya pinjaman. Kehidupan ni sementara. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, A'udzubillah minasyaitanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Surah Al-Anbiya ayat 35. Maksudnya, tiap-tiap diri akan merasai kematian. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Wajib, nak ke tak nak, dia akan merasai kematian. Atuk kita, nenek kita, orang-orang yang dahulu, Rasulullah, Nabi, semuanya telah pergi meninggalkan kita. Maknanya semua yang merasai kematian. Kita pun akan ke arah sana juga. Kita manusia ada nyawa, betul tak? Semua ada nyawa, akan ke arah sana juga untuk merasai kematian. Okey. Jadi kita yang hidup ni, sementara masih bernyawa, banyakkan amal ibadat. Kemudian kita doakan orang-orang yang telah pergi meninggalkan kita, yang mana Muslim, yang mana yang soleh, yang solehin kita doakan. Untuk nenek kita, ayah kita, mak kita ke, yang tak ada, kita doakan kita jadi anak yang soleh, anak yang solehah. Okey, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menziarahi aku selepas kematianku, seperti mana dia menziarahi aku ketika aku masih hidup. Orang yang dah meninggalkan kita, di alam barzah, di alam kubur, tak boleh buat apa dah. Cuma mereka ni mengharapkan doa daripada kita. Rasulullah SAW tak ada masalah, sebab dia sudah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Rasulullah ni ajar kita, maknanya dibolehkan kita untuk menziarahi tanah perkuburan. Jadi Rasulullah suruh kita pergi ziarah dia, pergi tengok dia, jumpa dia. Walaupun Rasulullah secara realiti tak ada lah di alam dunia ni, tapi bila mana kita menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kita ziarah Rasulullah ketika dia masih hidup. Jadi kita tengok adab menziarahi kubur. Adab menziarahi kubur. Okey, yang pertama memakai pakaian sopan dan menutup aurat. Pakaian kita, baju kita, kalau orang wanita tutup aurat, pakai tudung tutup aurat, jangan buka tudung. Kita nak pergi tengok
tempat kematian. Tempat kematian kita akan ke sana. Takkan kita nak pakai pakaian yang tidak elok dengan seksinya, tak boleh. Benda tu haram. Yang kedua, mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Maknanya sampai di tanah perkuburan, kita mengucapkan salam kepada ahli-ahli kubur. Ucapan macam mana? Assalamualaikum ya ahad diyar minal mu'minin wal muslimin wa ana insyaallah alla yakun as'alallahu lana wa lakumul afiyah. Okey, ini ucapan. Kalau tak tahu, cakap je lah Assalamualaikum ahli kubur. Mudah cerita. Kalau tak boleh cakap bahasa Arab, cakap je Assalamualaikum ya ahli kubur. Kami ni pun nak ke sana juga. Kami ni pun nak ke sana juga, akan bertemu dengan kamu. Mudah-mudahan kita semua ni sentiasa dalam rahmat, dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adab yang kedua. Okey, yang ketiga, duduk dengan tenang dan sopan. Jangan duduk kat kubur berlari pula, duduk main. Ni duduk kat sekolah main. Kat sekolah berlari, pergi ziarah kubur dengan mak ayah, lari lompat atas kubur. Tak boleh. Tak boleh. Okey, yang kedua adab menziarahi kubur. Allahumma salli ala Muhammad. Membaca Al-Quran dan mendoakan si mati. Kita bacalah Al-Quran apa yang kita tahu. Kalau tak bawa Quran, bacalah surah Al-Fatihah. Boleh, bacalah surah-surah apa yang ada dalam Al-Quran yang kita ingat. Kalau tak ingat, bawa lah. Tak apa, bawa surah Yasin. Baca surah Yasin di atas tanah perkuburan. Kita doakan kepada orang yang telah meninggalkan kita. Terusnya kita tengok larangan ketika menziarahi kubur. Larangan. Jadi Rasulullah SAW ni dia ajar kita adab nak ziarah macam mana. Kemudian benda yang dilarang ketika mana kita menziarahi kubur pun Rasulullah SAW bagi tahu kat kita. Bagi yang pertama apa? Yang pertama meratap kepada si mati. Kita pergi kat kubur, kita duduk menjerit-jerit, doa, aku nak rindu orang mati ni, aku nak itu tak boleh. Tarik rambut, tarik apa telinga, kepala ke, tarik hidung, tak boleh. Itu meratap orang yang telah pergi meninggalkan kita. Bersedih boleh, kita menangis, kita sedih dengan kematian ayah kita, kematian ibu kita, tak ada masalah. Cuma jangan melampau-lampau. Jangan melampau-lampau. Itu benda yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Zaman Nabi sebelum ni, Nabi larang orang Arab pergi ziarah kubur. Sebab apa? Sebab kini lah meratap. Maknanya duk terlalu menjerit, berguling-guling. Jadi Rasulullah larang. Tapi bila mana orang Islam tu iman dia dah kuat, dia dah boleh membezakan benda mana yang baik, benda yang buruk. Jadi Rasulullah SAW bagi kebenaran untuk kita menziarahi kubur. Okey, tidak boleh meratap. Yang kedua, duduk atau melangkah kubur. Kita tengah duduk kat atas rumah ni, tengah tidur, tak apa, tengok TV kan, tiba-tiba orang langkah kita marah tak? Kita marah, kita berasa, betul tak? Jadi macam tu juga orang yang meninggal dunia ni, yang dalam kubur, kita dilarang untuk kita langkah kubur dia. Maknanya kita jalan di lorong-lorong. Jangan melangkah ataupun duduk di atas kubur. Ni kawasan tanah dia, kamu duduk atas tu, tak boleh . Benda tu benda dia lah. Okey, seterusnya merosakkan dan memotori kawasan perkuburan. Bawa teh ais, bawa Milo ais, bawa makanan pergi kubur, jangan buang-buang merata. Maknanya sampah-sampah tu bersihkan balik. Jangan kita kotorkan tanah-tanah perkuburan. Okey, seterusnya melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Yang ni tengok sikit . Kita dilarang melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Dalam tu
Dia tengok orang ziarah kubur ni banyak benda-benda yang bertentangan dia buat dalam semasa dia menziarahi kubur. Yang paling asal dia tengok, tak pakai tudung. Tak pakai tudung, pakai seluar pendek contohnya. Tapi biasanya pakai tudung tapi nampak rambut. Nampak rambut sikit ni atas ni. Dia buka itu rambut sikit. Ni benda ni bertentangan dengan syariat. Sedangkan kita nak pergi ziarah tanah perkuburan. Lagi apa lagi? Lagi kita pergi kubur. Ni biasa orang buat juga ni, minta nombor ekor. Orang pergi ziarah kubur untuk menginsafi diri kita ni. Dia pergi kubur, dia buat apa? Pergi kubur, pergi minta nombor ekor. Minta nombor ekor. Dia bukan minta kat kubur, dia minta kat syaitan. Dia minta dekat jin. Tapi seolah macam dia nampak dia minta kepada orang yang keramat dekat kubur tu, orang alim ke apa ke. Sebenarnya tak. Sebenarnya dia minta dengan syaitan, dia minta dengan jin. Ni benda-benda khurafat, benda-benda yang menyalahi syariat. Jadi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok 3 kita belajar hari ni. Yang pertama, kullu nafsin za'iqatul maut. Yang pertama tadi, semua kita ni akan merasai kematian. Tak kira lah siapa pun. Yang kedua, kita belajar adab menziarahi kubur. Yang ketiga, kita belajar larangan-larangan ketika menziarahi kubur. Semua ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, semua ni Rasulullah ajar kepada kita supaya dalam masa yang sama kita melakukan amal kebaikan. Okey, baiklah, insya-Allah Ustaz nama Ustaz fahamlah apa yang kita belajar ni berkaitan dengan kematian dan cara-cara untuk kita menziarahi tanah-tanah perkuburan. Assalamualaikum.